الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Mutaffifin. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 36 ayat. Dinamakan surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala memberi amaran dan menjanjikan balasan yang seburuk-buruknya bagi orang-orang yang bersifat demikian. Intisari kandungannya, setelah menerangkan setakat mana curangnya orang-orang yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, bila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Dan setelah menjanjikan azab sengsara yang akan menimpa mereka, mereka masih meneruskan perbuatan yang keji itu. Lalu menerangkan bahawa kitab suratan amal orang-orang yang berdosa adalah didaftarkan dalam sijin, iaitu tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata. Demikian juga halnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan. Kitab suratan amal mereka didaftarkan dalam Illiyin, iaitu tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata, yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang kufur ingkar pada hari kiamat dan balasan baik yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan untuk menambahkan kegembiraan orang-orang yang beriman dan taat pada hari itu. Mereka ditanya, bukankah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Itu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya bila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat. Sesungguhnya, kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijin. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia sijin itu? Ia tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata. Yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Iaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang-orang yang melampaui batas kebenaran. Lagi sangat-sangat derhaka. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bukan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa. Sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Jangan lagi mereka berlaku demikian. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terdinding dari rahmat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Akhirnya dikatakan pada mereka, inilah dia azab siksa yang kamu dustakan dahulu. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83 pada juzuk yang ke-30. Surah ini adalah surah Makkiyah. Mengandungi 36 ayat. Dinamakan surah Al-Mutaffifin kerana ia dimulakan dengan wailul lil mutaffifin. Itu satu golongan yang berlaku curang dalam timbangan, dalam sukatan. Untuk melakukan kezaliman kepada manusia. Namun bila mana mereka ini dimuamalah atau bila mereka memohon sukatan, mereka mahu sukatan yang sempurna. Tetapi bila mana mereka menyukat untuk orang lain, mereka berlaku zalim. Hubung kait surah ini dengan surah sebelum ini, yakni surah Al-Infitar. Kalau dalam akhir surah Al-Infitar, Allah Ta'ala menjelaskan hari kiamat, hari masing-masing tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tidak mampu memberi faedah pada dirinya sendiri. Dan hari itu ialah milik Allah Ta'ala yang mutlak. Maka Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, yang surah Al-Infitar pada ayat terakhir, menyebut tentang amaran kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Kerana itu Allah memulakan perangai penderhakaan antara contoh perangai derhaka, iaitu mengurangkan takaran, sukatan dan timbangan. Kalau ini yang merupakan perkara yang menjadi kebiasaan para peniaga, yang ramai melakukannya, yang mereka pandang kecil, yang mereka pandang tak ada apa-apa, itu pun dipandang oleh Allah. Apatah lagi kekufuran dan sifat mendustakan hari akhirat. Allah memberi satu contoh yang mereka anggap kecil, sehingga mereka menjadikan ini adalah ilmu bisnes. Atau dalam ilmu bisnes, bagi mereka dapat menipu pelanggan satu kejayaan dengan pelbagai cara, harganya, sukatannya dan lain-lain. Bukan mereka namakan penipuan ini sebagai marketing atau strategi atau kebijaksanaan. Sehingga mereka berkata, kalau sekiranya kami jujur dalam perniagaan, kami tak akan untung. Maka mereka menipu dengan pelbagai cara, da'ayah perniagaan. Dan Allah menyebut satu contoh umum
Yang berlaku dalam muamalah perniagaan yang saya katakan hampir kebanyakan para peniaga menganggap tidak salah. Dan itu cara mereka mengambil keuntungan dengan mengurangkan sukatan. Sebahagian mereka ada 2 alat penimbang. Satu alat timbang kalau mereka pergi beli, mereka nak perfect. Satu alat timbang, mereka timbang untuk orang lain untuk dikurangkan. Mereka menggunakan pelbagai kaedah yang maklum sampai hari ini. Sama, walaupun Allah Ta'ala memberi satu contoh klasik. Ini contoh klasik guna timbang. Takaran, sukatan, cupok, gantang. Namun dengan evolusi ilmu perniagaan dan muamalah, bentuk itu mungkin secara sifat asli tadi tak ada. Namun dia punya tujuan dan dia punya helahnya sama. Menipu dalam bentuk muamalah. Sehingga saya sebut bahawa ini seolah menjadi satu ilmu. Jadi dalam bab lain menipu tu dianggap hina dan sebagainya. Tapi dalam bab meniaga mereka anggap menipu tu satu strategi. Lalu mereka cuba mengelirukan pelanggan dengan pelbagai cara. Dengan cara diayah atau kita sebut cara marketing yang disebut tarwijat, pelarisan. Dengan cabutan bertuah, dengan peraduan, dengan sekian-sekian. Walhal mereka menggunakan cara untuk menipu. Dan dengan cara, oh ini kalau sekiranya awak jadi ahli harga begini, kalau tak ahli harga begini. Ya kita benda ni muamalah satu perbicaraan yang panjang dan besar dan muamalah. Tapi saya menyebut secara skala umum terhadap bentuk-bentuknya. Ya sebahagian yang menjadi khilaf pada ulama. Sebahagian menyatakan boleh dengan syarat dan sebagainya. Namun kita nak sebut bagaimana bentuk penipuan itu mungkin berlaku. Maka walaupun Allah menyebut tentang penipuan peniaga secara klasik kerana penggunaan timbangan sukatan dan sebagainya. Maka hari ini dengan cara-cara yang terkini, dengan sukatan terkini, dengan cara-cara yang moden, namun tujuan sama. Mereka cuba mengurangkan hak orang lain. Hak orang lain ni packaging tulis 400 gram, walah 2, 3, 50 gram. Ini packaging barang dikatakan sekian-sekian, walah sekian-sekian. Maka ini berlaku dalam banyak muamalah. Maka kalau benda yang mereka anggap kecil walau besar di sisi Allah, ini akan dihisab oleh Allah. Apatah lagi kekufuran, apatah lagi penolakan terhadap dakwah para Nabi dan Rasul dan tidak percaya hari kebangkitan, bahkan mempersendakan Al-Quran yang menjadi perkara yang lebih utama. Yang ni menggunakan timbangan pun Allah kata wailul lil mutaffifin, wail celaka besar. Azab yang besar. Laknat Allah yang besar kepada orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Dan hubung kait surah ini dengan surah Al-Infitar juga yang kedua kata ulama. Kedua-dua surah ini menceritakan tentang suasana kiamat. Kedahsyatan kiamat tersebut. Dan yang ketiga, kedua-dua surah ini menyebut tentang, surah Al-Infitar menyebut tentang malaikat yang mencatat amalan. Dalam surah ini disebut tentang buku catatan yang disimpan. Sekiranya orang itu jahat, maka disimpan di tempat bernama Sijin. Kata Sijin merujuk tempat yang berada di bawah sekali dalam neraka. Dan tempat yang paling sempit. Kerana kita tahu bahawa disebut dalam hadis-hadis yang sahih ahli neraka, dia bukan masuk neraka dalam keadaan neraka yang lapang. Mereka dia berada dalam neraka dan disempitkan, tadhyid. Kalangan mereka dimasukkan dalam kotak dan diazab dalam api. Disempitkan. Ini bukan dengan neraka yang bersifat macam padang luas begitu. Dalam neraka lu dikecilkan lagi. Dengan pergerakannya, rantai yang belenggu dia. Dalam rantai belenggu dia, rantai yang panjang, kemudian dimasukkan dalam peti pula. Kemudian dibakar, yang api datang daripada kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Sehingga mereka benar-benar terseksa. Maka ini disebut sijin. Tempat diletakkan buku amalan tersebut. Dan menceritakan kalau sekiranya orang-orang beriman, diletakkan buku catatannya di Ain-Liyin, tempat yang paling tertinggi. Dan setiap kitab ini, kitabun markum, ditanda. Ditulis. Siapa empunyanya? Siapa namanya? Untuk menunjukkan ketepatan setiap hisab yang dilakukan oleh setiap hambanya.
Ini sebagai kitab markum. Markum maksudnya bertanda. Ay yu'lam bima'lam. Suatu yang ditanda, ini fulan bin fulan. Yang keempat, kalau dalam surah Al-Infitar, persamaan dengan surah Al-Mutaffifin yang kita baca, menyebut tentang dua kategori manusia di hari akhirat kelak. Iaitu golongan yang abrar, kalau dalam surah sebelum ini, dan surah ini disebut tentang golongan orang-orang yang berjaya. Dan golongan fujar pada surah sebelum ini, dan disebut pada surah ini tentang golongan-golongan yang celaka. Ini persamaan kedua-dua surah ini. Kandungan surah ini, oleh kerana ia adalah surah Makkiyah, maka penekanan kepada perkara yang berkait dengan akidah. Dan perkara yang ditekankan di sini, kalau sebelum ini dalam surah Al-Infitar disebut tentang kedahsyatan kiamat, huru-hara kiamat, tanda-tanda kiamat, bagaimana ianya berlaku. Manakala dalam surah ini bukan sekadar menyebut tentang keadaan situasi hiruk pikuk kiamat, bukan menekankan tentang akhlak kemasyarakatan, al-akhlakul al-ijtimaiyah, iaitu dosa yang berkait dengan akhlak kemasyarakatan. Supaya setiap orang tahu, bukan sekadar mereka bertanggungjawab pada dirinya, mereka bertanggungjawab pada masyarakatnya. Dan inilah Islam. Islam bukan sekadar menjaga keselamatan diri seseorang, bukan menjaga keselamatan masyarakat. Seorang tidak boleh mengauk keuntungan untuk memberi kebaikan pada dirinya dengan melakukan penganiayaan pada masyarakat. Memang setiap orang diminta buat perkara yang boleh menguntungkan dia. Kita semua berusaha untuk menjadikan kita berjaya, menjadikan kita senang, menjadikan kita berada dalam situasi yang amat selesa dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Namun, kehendak kita untuk memperoleh segala keuntungan itu, jangan sampai kita melakukan jenayah kepada masyarakat. Sama ada ia dalam bab muamalat ataupun dalam bab ibadat. Ada pun muamalat maklum dalam bab perniagaan. Sehingga Islam meletakkan hukum hakam yang jelas tentang perniagaan supaya tidak berlaku tanazu', yang berlaku pertengkaran, perbalahan, supaya tidak berlaku gharar, penipuan, supaya tidak berlaku perkara yang boleh mengundang permusuhan dan perbalahan dan mengundang kesan-kesan selepas muamalah tersebut. Dan demikian juga dalam hal ibadat. Dalam ibadat betul lah kita tuan-tuan nak ngaji Quran, nak zikir. Tapi jangan ngaji Quran sampai ganggu orang lain. Jangan zikir sampai ganggu orang lain. Ini juga dilarang. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Kullukum munajin rabbah. Semua kamu sedang bermunajat pada Allah. Fala yu'zi ba'duhum ba'dan bil qira'ah. Dan janganlah seseorang itu mengganggu saudara mereka dengan bacaannya. Hadis ini merujuk bila Nabi SAW ada di masjid melihat ni ada yang sembahyang, ni ada mengaji, yang mengaji kuat sehingga mengganggu orang solat. Maka Rasulullah dan yang ni pula ada yang mengaji mungkin gagak-gagak sikit. Dah yang ni lancar sangat, dah yang gagak ni turun tenggelam. Maka kata Rasulullah, semua kamu sedang beribadah. Tapi fala yu'zi ba'duhum ba'da bil qira'ah. Jangan seseorang itu mengganggu jirannya, mengganggu kawannya, saudaranya dengan bacaannya. Atau kita nak zikir kuat, boleh zikir kuat, tak ada hal. Tapi kalau mengganggu orang sembahyang, maka ini tak boleh. Kalau sama-sama kita, tak ada orang solat, kita boleh zikir, okey? Ada benda, walaupun dalam ibadat, kita perlu menjaga hak-hak orang lain. Saya tahajud malam. Tapi taklah sampai saya baca bacaan saya sampai terus tersentak bini saya. Dek baca kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bangun bini. Dalam kawan tu siang tak tidur, malam tak tidur, tu naik daun tinggi. Tu masuk audit. Kuat. Tak boleh begitu, baca perlahan. Kita nak qiyam mulai, qiyam untuk kita. Maka kita tak ganggu orang tidur. Kerana qiyam tu tidak wajib. Saat saya saja nak qiyam, nak suruh dia bangun juga. Nabi tak ajar begitu. Nabi tak ajar kita gerak orang dengan bacaan kita. Tapi sesudah kita solat, maka bangunkan pasangan kita. Bangun. Kalau sekiranya dia enggan bangun, maka renjiskan air pada wajahnya. Ini bila kita faham, memang pasangan kita okey. Kalau pasangan kita okey, jangan. Renjis dia tamparnya kita. Kita tahu memang dia
Kan kadang-kadang pasangan gerak abang sekali, gerak saya sekali, kata pasangan masing-masing. Dia dah pesan gerak, kita gerak lah. Nanti kan kata tak gerak pula, saya siap ni, genjis saya. Rasulullah suruh genjis. Sehingga Nabi menyatakan, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, lalu membangunkan isterinya, yang kalau ia enggan, dan mengenjiskan air pada wajahnya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun qiyamul lail, kemudian membangunkan suaminya, dan menggerakkannya, kalau ia enggan, lalu digenjiskan air pada wajahnya. Allah merahmati. Ini merujuk pada pasangan yang okey. Kalau suami kita subuh tak semayang, nak gerak qiyamul lail. Ini hadis ni tak jadi macam gitu. Ustaz dah, Nabi dah suruh, tak, yang tu kerja untuk subuh, bukan untuk qiyam. Subuh pun payah dia ni. Jadi di sini kita lihat bagaimana, hatta kalau kita buat ibadat, kita tak boleh menyakiti orang lain. Dengan bacaan kita, hatta bila kita solat. Sebagaimana kita baca hadis Muaz, yang di solat isyak dibaca panjang. Sehingga menyebabkan sebahagiannya mufaraqah. Lalu mereka mengadu pada Nabi SAW, dan Nabi berkata, Afattan anta ya ibn Mas'ud. Apakah kamu nak mengundang fitnah kepada umat Islam? Cukup kamu baca wadduha, baca surah Iza, baca surah Al-Infitar, baca surah Sabbih isma rabbikal a'la. Hatta Nabi SAW melazimi baca surah At-Tin, kemudian baca surah Al-Fi. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sentiasa melazimi bacaan itu pada solat isyaknya. Itu At-Tin dan surah Al-Fi. Kenapa dalam bacaannya meringankan? Maka ini berkaitan dengan akhlak kemasyarakatan. Tapi dalam ayat ini penekanan tentang muamalat. Cuma kita nak fahamkan supaya kita tahu bahawa bila kita nak cari kejayaan, nak cari keberuntungan, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Saya memang niaga nak untung banyak, kaya. Tapi jangan sampai menipu orang. Saya memang nak ibadat biar banyak pahala. Ya, tapi jangan sampai menyakiti orang. Saya nak cium Hajar Aswad, habis ni. Yang ni patuh gigi 2 batang, yang ni patuh tangan sebab apa? Nak cium Hajar Aswad. Dia gagah. Gagah jurulatih silat, bengkung pelangi. Oh, masuk nak cium Hajar Aswad, dia guna ilmu dia siapa? Semua. Tangan dia, kaki dia, sepak orang. Okey, ini bukan cara ibadat. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh Umar Al-Khattab, wahai Umar, innaka qawi, fala tuzahimin nas. Umar, kamu tu gagah. Jangan duk bersesak dengan orang nak cium Hajar Aswad. Tak payah. Umar Al-Khattab gagah ni, kalau dia masuk, tu berterbangan orang. Dia gagah, dia kuat. Kalau orang langgar dia, orang tercampur. Dan Rasulullah SAW mengingatkan dia, wahai Umar, kamu tu gagah. Fala tuzahimin nas. Jangan duk bersesak-sesak nak cium Hajar Aswad. Kan ia akan kesian orang-orang yang lemah-lemah. Bayangkan lemah yang sungguh nak masuk cium Hajar Aswad. Daripada pakai tudung, hilang tudung. Lalu nak buat benda sunat jadi benda haram. Jadi benda-benda yang kita sebut akhlak kemasyarakatan dalam ibadat. Hatta bila buat haji tak dianjurkan untuk bising, melainkan dengan talbiyah. Dia kata, ma hadzal dajaj. Dah benda bising bangau ni, bising yang mengganggu. Ini waktu haji talbiyah. Kerana bising tadi mula mengganggu. Talbiyah tidak, bising tadi. Ini antara maksud akhlak kemasyarakatan dan ibadat. Kemudian surah ini dimulakan dengan satu amaran yang keras. Dengan perkataan wail, celaka, startnya celaka dah. Celaka bagi yang mengurangkan timbangan. Bermula ayat itu celaka. Berbanding surah-surah lain yang dimulakan dengan alif lam mim, dimulakan dengan sekian-sekian. Ayat ini dimulakan dengan celaka terus. Ya, pertama saya katakan benda ni memang common dibuat oleh masyarakat. Dan anggapan mereka menganggap benda ni kecil. Yang saya sebut tadi, sehingga bila saya baca buku-buku tentang perniagaan, mereka menganggap penipuan ini satu skill perniagaan. Bukanlah satu perkara yang dianggap, kita katakan, keji, tapi bagi mereka ini skill. Bijak mengambil peluang daripada kebodohan pelanggan. Bijak mengambil peluang daripada pelanggan yang tak sedar, sekian. Kadang-kadang hidden charge berlaku. Yang saya dah sebut tentang bab muamalah, bila mereka letak harga dari. Mereka letak harga promotion untuk tarik. Sampai kita pergi dah tak ada, dah habis dah. Kena yang mahal pula ni. Lalu kita dimalukan. Mereka tak dari jauh, duriang sekilo RM2. Kita tengok dari jauh, sekilo RM2. Berhenti. Tengok yang dalam bakul yang buruk tu dah habis dah. Yang betulnya RM20 sekilo. Dah. Malu dah kita. Ditipu begitu. Ini betul-betul diayah.
provokasi bisnes yang dilarang dalam agama dengan iklan-iklan yang bersifat buruk ini. Maka kita ingatkan perkataan wailul lil mutaffifin. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan tentang buku catatan orang-orang jahat. Akan disimpan di tempat dan diletak alamat dan tanda di tempat yang paling bawah dan neraka jahanam sebagaimana firman-Nya, kalla inna kitabal fujjar, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka jangan kamu berperangai demikian yang dengan mengurangkan timbangan, berbohong pada manusia dan mendustakan hari akhirat. Sesungguhnya buku catatan orang-orang jahat itu berada pada neraka jahanam yang terbawah, yang tersimpan, yang punyai tandanya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sebagai satu bentuk muqaranah, perbezaan dan perbandingan dan ibrah pengajaran tentang orang-orang yang baik. Kalau orang baik, kata Allah, innal abrar lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu mereka berada pada tempat yang tinggi. Buku catatannya dan mereka sendiri. Kemudian ditutup surah ini dengan memberi gambaran orang-orang yang mauqiful mujrimin, orang-orang yang pernah menganiaya orang Islam di dunia. Mempelekehkan umat Islam di dunia. Mentertawakan umat Islam di dunia kerana mereka beriman dan taat kepada Allah. Maka hari itu, kata para ulama, inkas hazal mauqif. Jadi terbalik. Kalau kat dunia orang kafir mempersendakan orang Islam, mempermainkan orang Islam dengan ketaatan mereka, kelak orang beriman pula akan ketawakan mereka. Kalau di dunia orang kafir main mata, mempersendakan dengan pelbagai bentuk cara kepada keimanan orang beriman, akhirat kelak Allah membalas orang kafir dengan orang beriman pula mempersendakan mereka, mentertawakan mereka sebagai satu bentuk penghinaan kepada mereka selain daripada azab yang disediakan kepada mereka dalam neraka. Ini kandungan surah ini. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Maka celakalah orang-orang yang mengurangkan timbangan. Perkataan mutaffif daripada taffafa yutaffifu. Mutaffif, dia meringankan timbangan. Baik, Allah menyebut gambaran dia mengurangkan timbangan macam mana. Pada zahir kita sebut, pada pemahaman literally, pada pemahaman lafzi, lafaz, bila Allah kata celaka bagi orang yang mengurangkan timbangan. Sukatan. Oh, dia ni cuma mengurangkan timbangan. Baik, Allah sebut watak dia. Yang mengurangkan timbangan ni wataknya berbeza. Wataknya lain macam kita bayangkan. Kata Allah, alladzina izaktalu 'alan nas yastawfun. Bila gelerang mereka menjadi pembeli, mereka nak orang sempurnakan timbangan. Wa izakaluhum, kalau mereka pula jadi penjual, mereka penjual. Sebab semua penjual dia adalah pembeli. Tak ada penjual tu memang penjual. Penjual dia juga pembeli. Dia beli cara borong, dia beli cara banyak. Kemudian dia sasaran dia pada pembeli-pembeli ni. Gelerang dia beli, dia nak sempurna. Dia nak murah. Sebab dia nak untung maksimum. Itu satu hal. Ini tak tercela asalnya. Tapi bila dia munsifun, insaf, dia tengok. Gelerang dia, dia nak murah. Dia nak orang tu jangan tipu dia. Gelerang dia. Tapi bila dia mula jadi penjual, kata Allah. Wa iza kaluhum, bila mereka pula timbang untuk orang, jual untuk orang, awazanuhum atau menimbang untuk manusia, yukhsirun, mereka mengurangkan timbangan. Baik, kenapa Allah beri gambaran macam ni? Kerana semua kejahatan yang kita buat, yang manusia buat, mereka tak redha kalau berlaku pada diri mereka. Yang ni suka curi barang orang. Kita tanya dia, apakah kamu suka barang kamu kena curi? Tak nak pula dia. Tapi kenapa kamu buat? Baik, yang ni suka mengumpat orang. Mengutuk orang. Kalau kita tanya, awak suka tak orang umpat awak dan orang kutuk awak? Saya tak suka. Kenapa awak tak jadi golongan munsifun? Patutnya benda yang awak tahu, awak tak suka, maka awak juga patut berlaku adil pada orang lain. Tuan-tuan kita ni suka duk kutuk orang. Suka? Baik. Suka tak kalau kita pula kena kutuk? Tak sukalah Ustaz kena kutuk. Kenapa tidak berlaku adil? Dengan tidak kutuk orang lain. Apa yang kamu benci orang buat pada kamu, jangan buat. Sebab itu rationality yang ataupun rational yang paling mudah. Allah Ta'ala ajar kita untuk hentikan kejahatan tadi. Allah mulakan dengan, why celaka ni. Kemudian Allah menyebut senario ni macam mana. Gelerang dia jadi pembeli nak untung. Gelerang dia jadi penjual nak tipu. Waktu kamu jadi pembeli, apakah kamu suka kamu ditipu? Tak suka. Dan waktu kamu jadi penjual, benda yang sama.
Waktu kamu jadi pembeli, nak ke kamu orang tu jual mahal-mahal melampau-lampau? Tak suka Ustaz, biar dia jual harga yang reasonable, yang boleh diterima, yang agak-agak okey lah. Sama juga kamu giliran kamu. Biarlah nampak benda tu juga masuk akal. Taklah kata giliran kita nak buat giliran orang nak beli ambil, tak nak beli sudah. Take it or leave it. Ya. Ambil, tak nak ambil sudah. Tetapi bukan begitu akhlak orang membeli. Sebab saya katakan tidak ada penjual melainkan di pembeli. Dan tidak ada pembeli dia mungkin jadi penjual. Jadi Allah nak suruh kita munsifun, insaf. Seperti Imam Al-Qushairi berdasarkan dalil ayat ini, dia memahami secara sufi. Ayat ini berkaitan dengan muamalah. Tapi dipaham secara sufi, macam saya beri contohkan tadi. Tuan-tuan kita duk ngumpat orang, kata orang, kita suka ke kita diumpat? Tuan-tuan duk cakna hal orang, korek rasa orang. Tuan-tuan suka ke rasa tuan-tuan kena korek? Tuan-tuan kita duk tanya soalan-soalan yang orang tahu itu privacy, itu sensitif. Kita suka ke orang tanya soalan privacy kat kita? Maka kena berlaku adil. Berlaku adil macam inilah sifat orang beriman. Sebab itu kata ulama, ayat ini, ia bukan sekadar memberi amaran kepada orang kafir. Memang watak orang kafir tak tahu pahala dosa. Ia juga memberi amaran kepada orang beriman yang lalai. Kita ni tuan-tuan tahu dosa tapi lalai. Orang kafir ni dia buat aja sebab bagi dia tak berdosa. Macam saya katakan, itu marketing. Kata para ulama, dia memberi amaran pada dua golongan. Satu golongan kafir. Satu golongan yang orang-orang yang Islam, yang beriman. Yang mereka ni lalai dalam bab hukum hakam. Macam saya kata lalai, kita pun sukalah ngumpat-ngumpat orang. Walau kita marah orang umpat kita. Kita pun sukalah kutuk-kutuk orang. Walau kita marah orang kutuk kita. Kita pun suka duk kebel-kebel orang. Ha-ha, rahsia orang. Walau kita pun marah rahsia kita dibuka. Maka jangan jadi orang lalai. Kerana kelak azab hukuman tu ada. Kemudian kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah yang melakukan perbuatan itu menyangka dia takkan dibangkitkan, lalu dipertanggungjawabkan, lalu dihukum dan diazab atas perbuatan mereka. Ayat ini kata ulama pada dua golongan. Pertama orang kafir secara pasti. Yang kedua orang beriman secara amaran. Kerana kita tahu semua ayat Quran. Walaupun khusus ditujukan pada orang kafir, dia tetap peringatan pada orang beriman. Tetap. Kerana orang beriman di sebalik iman ada watak dia ikut cara orang kafir. Contoh menipu. Memanglah dia beriman. Kadang dia pun rajin buat ibadah haji umrah. Tapi bab menimbang ditipu juga. Ditipu. Dalam bab-bab meniaga, adalah dia punya serong dia, adalah dia punya corner dia. Ada. Sebab itu perkataan ala yazun. Apakah mereka menyangka mereka tak dibangkitkan? Bagi orang kafir, apakah mereka tak yakin mereka dibangkitkan? Bagi orang beriman, apakah kamu tak ingat hari kebangkitan ini? Contoh bila kita buat dosa, ingat apa yang kita buat ni Allah akan bangkitkan. Kita ditanya balik, dia tak habis ini. Yang kita nanya orang, kita ambil hak orang, kita tak bayar hutang orang, dia tak habis ini. Kita ada hari kebangkitan. Apakah kita lalai hari itu? Orang kafir asalnya dia tak percaya. Dia perkataan zan di sini kan tak percaya. Orang beriman percaya. Tapi lalai. Itu kadang-kadang buka aurat, kadang-kadang tutup aurat. Kadang-kadang nampak okey, kadang-kadang seleweng juga dia. Maka tidakkah mereka ingat tentang adanya hari kebangkitan? Liyaumin azim, pada hari yang amat dahsyat. Allah menamakan hari kiamat itu sebagai azim, dahsyat sangat. Tidak ada hari yang paling dahsyat selain pada hari kiamat. Tentang hari kematian kita dah dahsyat. Tengok malaikat maut dahsyat dah. Hari malam pertama kita dalam kubur dah dahsyat. Bayangkan kita tak pernah bermimpi, tak pernah menyangka kita akan melewati malam pertama dalam kubur. Tak pernah. Sebagaimana kita tak pernah mengalami pengalaman hari pertama bertemu malaikat maut. Tak pernah. Selalu jumpa orang tu, jumpa orang ni. Hari ni berakhir dunia kita, kita ada appointment yang Allah tetapkan kita dengan malaikat maut. Itu hari yang dahsyat. Itu hari besar dalam kehidupan dunia. Yang kedua besar ialah hari di mana kita duduk dalam kubur. Tak pernah kita bayangkan kita akan melalui detik-detik ini dalam kubur. Kita ingat hari ni, perhatikan hari ni. Ia berita hampir dengan kita. Kerana kawan-kawan kita telah melaluinya dan kita bakal melaluinya.
Malam pertama kita di alam kubur, waktu didatangkan pada kita malaikat Munkar dan Nakir. Tak pernah kita bayangkan bagaimana keadaannya. Dan hari yang lebih dahsyat pada hari itu ialah hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah. Lalu kita dihimpunkan di padang mahsyar. Pada hari semua manusia menundukkan pandangan dan ketakutan hatta pada Nabi dan Rasul. Pada hari Allah Ta'ala tidak pernah murka seperti murka hari itu. Pada hari tidak ada manusia mampu bercakap dan berkata-kata. Tidak ada yang mereka dengar. Melainkan firman Allah Ta'ala. Melainkan zat Allah Ta'ala, suaranya. Tak ada yang dengar. Tak berani kita nak toleh kanan kiri. Semuanya tunduk takut. Kalau lenggok dalam keadaan terbeliak dan terbelalak mata. Ini gambaran yang menakutkan. Maka Allah menamakan liyaumin azim. Ini hari yang dahsyat. Betul kalau para Nabi pun begitu, kita macam mana? Bahkan saya katakan kalau kita lalui hari dahsyat di dunia pun dah gerung dah kita tengok. Kali pertama tengok malakul maut. Pengalaman yang akan dilalui oleh semua orang ini menakutkan. Sehingga waktu kita lihat malakul maut tidak ada nilai walau sekecil mana pun dunia ini. Tak ada. Hari ini kita nampak nilai jam tangan, kereta, rumah, projek, saham, aset, itu, ini. Waktu melihat malakul maut, tak ada apa pun bernilai. Yang kita cuma nampak ialah moga amal soleh kita diterima oleh Allah. Yang bernilai hari itu ialah amal soleh kita. Dan waktu saya kata melihat Munkar dan Nakir, tidak ada yang kita harapkan melainkan kita mampu menjawabnya dengan baik. Melalui amal soleh yang kita kerjakan. Dan waktu mana kita dibangkitkan hari akhirat kelak. Ini hari yang agung. Tidak ada yang kita harapkan melainkan kita diberi catatan tangan kanan, berat timbangan, lancar dalam perjalanan siratul mustaqim kita dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi hari ini akan berlaku pada kita. Yang saya kata detik stesen pertama kita ialah melihat malakul maut. Stesen seterusnya ialah kubur kita. Sampailah stesen kesudahan kita. Itu hari yang paling dahsyat. Yang Allah namakan liyaumin azim. Yauma yakumun nas li rabbil alamin. Hari di mana semuanya manusia berdiri di hadapan Allah. Baik, perkataan yakumun nas, berdiri di sini, maksudnya ialah satu gambaran manusia akan dibangkitkan daripada kuburnya, berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk menunggu hisab, untuk menunggu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu gambaran di mana manusia berada dalam keadaan ketakutan yang amat dahsyat. Berdiri tunggu. Apa yang Allah Ta'ala nak hukumkan. Berdasarkan ayat ini, setengah ulama menyatakan bahawa berdiri itu hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah hukum berdiri dengan manusia? Apa hukum berdiri untuk orang? Setengah ulama melihat ayat ini bila Allah menyatakan yauma yakumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, dia takut, dia terhina, dia menunggu jawapan dan keputusan Allah Ta'ala. Baik, sepakat ulama tentang berlaku hari ini, tentang berdiri manusia kepada Allah. Tapi apa hukum berdiri kita kepada manusia? Bila Allah sebut gambaran berdiri kepada Allah, seolah-olah tak boleh berdiri selain kepada untuk Allah. Bagaimana kita sembahyang berdiri untuk Allah? Boleh tak kita kalau orang datang lalu kita berdiri menghormatinya atau tidak? Dalam bab ini para ulama menyebut 3 hukum. Ada hukum yang haram, berdiri untuk orang. Ada hukum yang makruh dan ada hukum yang sunat. Ia semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan man sarrahu an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka untuk orang berdiri untuknya, maka bersedialah dia dalam neraka. Siapa seronok kalau orang berdiri untuk dia. Dan dia arah pula, sila berdiri, hormati saya, maka tempatnya dalam neraka. Ini satu amaran. Dan di sana ada hadis yang mana Nabi SAW ketika mana datang Ja'far bin Abi Talib, Nabi berdiri dan Nabi memeluknya. Dan Rasulullah SAW ketika mana memuji Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Qumu ila sayyidikum." Bangun bagi menghormati ketua kamu. Lalu para sahabat bangun untuk menghormatinya. Dan dalam satu hadis yang lain, bila mana Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu bangun untuk memuliakan Ka'ab bin Malik waktu dia bertaubat kerana tak pergi perang Tabuk. Cerita berdiri, saya dah sebut ulama ada 3 pandangan ulama. Ada yang kata haram. Haram bila orang tu dengan bangga suruh orang berdiri untuk dia dan menyuruhnya. Kamu tak berdiri, pukul dia, hukum dia.
Maka ini ialah sifat ahli neraka. Perbuatan ini diharamkan. Habis Ustaz, kalau tak berdiri orang ni mungkin dihukum saya dan sebagainya. Kita beri kerana darurat, itu tak apa. Kalau secara sukarela, maka tak boleh. Yang inginkan demikian, maka tak boleh. Dan yang kedua, hukum makruh berdiri. Bila kita tahu orang berdiri untuk kita, kita boleh datang riak. Kita tahu rasanya boleh riak. Maka makruh kita meminta orang berdiri untuk kita. Dan yang ketiga ialah hukum sunat. Bukan sunnah berdiri. Bila mana kita muliakan agama dia. Ataupun kalau kita memang nak salam dengan dia. Kan kalau tuan-tuan nak salam, tuan-tuan tengah duduk. Dia pun datang kat kita. Kita pun bangunlah salam. Untuk memuliakannya. Maka ini sunnah. Diriwayatkan bahawa bila Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang mengunjungi rumah Nabi SAW. Maka Rasulullah bila tengok Fatimah, Nabi akan bangun. Dan menyatakan selamat datang anakku yang tercinta. Dan Nabi memegang Fatimah. Lalu membawanya dan dudukkan di tempat yang Rasulullah ingin diduduk. Dan demikian juga berlaku bila Nabi SAW pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah berdiri untuk Nabi SAW. Lalu memegang Rasulullah. Dan mendudukkan tempat yang ia ingin Rasulullah duduk. Ya kita tuan rumah, orang pun datang. Takkan tuan-tuan duduk, masuk macam tu. Uish. Tuan rumah, ni tetamu kata, macam bos buat ni. Kita pasti secara kebiasaan, kalau orang datang rumah kita pun bangun. Bangun lalu kita muliakan dia. Seorang datang, diri nak salam kita. Takkan tuan-tuan salam kadang duduk, tuan-tuan bangun menghormati dia. Dan ini dibenarkan dalam Islam, bahkan ini sunnah. Terutama orang yang pulang daripada musafir, jauh, orang kita baru jumpa. Kalau kita bangun untuk memeluknya, bangun untuk bersalaman dengannya, maka ini sunnah Nabi SAW. Dan ini seputar hukum berkait dengan berdiri. Kerana bila Allah Ta'ala sebut di sini, Allah menyatakan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia cuma berdiri di hadapan Allah. Maka ulama cuba untuk mengeluarkan hukum-hukum tersebut. Baik, ketika mana Allah Ta'ala menyebut daripada ayat-ayat ini, bila kita lihat amaran Allah bermula dengan amaran Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, maka celaka bagi orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Maka kalimah yang datang sebagai satu amaran yang kedua, bila Allah menyatakan ala yadhunnu ulaika, mereka ingat mereka tak dibangkitkan, maka ini amaran kedua. Dan amaran ketiga ialah di yaumin azim, hari di mana begitu dahsyat. Para ulama menyatakan ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah, maka ia memberi maksud dua makna. Makna yang pertama, keadaan mereka yang terhina pada hari itu, keadaan mereka yang hati mereka berbolak-balik, dalam keadaan apakah mereka di kalangan orang yang mendapat keampunan, mendapat azab, apakah mereka dihukum, maka berlaku inkisar. Inkisar maksudnya tuan-tuan hati dah remuk. Apa yang akan jadi? Apa yang akan berlaku? Dia ketakutan. Dan yang kedua kata ulama, gambaran berdiri makhluk di hadapan Allah bagi menggambarkan Allah lah Tuhan yang sebenar. Sehingga semua manusia, bukan semua makhluk Allah Ta'ala, berdiri tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menggambarkan kedahsyatan kepada jenayah muamalah yang salah. Kalau kita katakan ini Ustaz cerita bab kiamat, tiba cerita bab niaga. Kok mana datang niaga ni? Saya dah sebut dalam surah Infitar bila Allah menyebut tentang setiap manusia ini akan dihukum oleh Allah, Tuhan pemilik penghakiman pada hari itu. Maka Allah sebut salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan yang kita sebut tadi, umum orang buat dan mereka menyangka kecil. Tapi di sisi Allah besar. Dan bayangkan yang memang lebih besar pada ni, seperti kufur pada Allah. Seperti mempermainkan ayat-ayat Allah. Menolak rasul-rasul yang diutuskan. Bukan sampai peringkat membunuh mereka. Sampai peringkat untuk membunuh nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.